الحمد لله الذي من علينا بفضله العميم وإذ من علينا بمحمد أفضل الخلق فهدانا إلى دين الحق واهدنا الصراط المستقيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Saya muliakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatidzah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnianya. Sama-sama kita dapat menunaikan salat fardhu maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita luangkan sedikit waktu untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memelihara dan menuntun jiwa kita duduk di atas jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal, kita sudah pun menghampiri bulan Ramadan. Dan apabila masuk bulan Rajab, doa yang kita sering dengar, tuan-tuan, Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walaupun hadis itu dhaif, tuan-tuan, tetapi membacanya itu tetap sunnah secara umumnya, kerana berdoa itu adalah sunnah. Dan matan hadis itu tidak bercanggah dengan akidah, tidak bercanggah dengan syariahnya, dan tidak bercanggah dengan akhlaknya. Dan ianya boleh menjadi satu motivasi untuk kita, tuan-tuan, dan sebagai peringatan untuk kita bahawa Ramadan itu dekat dah. Sebab bila dengar doa ni, kita semua jadi, orang kata, ada tanbih yang memberi petanda ingatan untuk kita bersiap siaga untuk menghadapi Ramadan. Bukan diri kita, tuan-tuan, maknanya siapa sahaja yang di sekeliling kita, kita turut untuk memberikan peringatan kepada mereka. Ramadan sudah hampir, terutama keluarga kita sendiri, anak-anak kita, isteri kita, tuan-tuan. Ada di kalangan anak perempuan kita ataupun anak lelaki kita, bahkan isteri kita yang belum melunaskan ataupun mengqadakkan puasa Ramadan yang lalu. Maknanya beri peringat untuk ganti puasa, tuan-tuan. Kalau ada puasa yang tertangguh, tuan-tuan, maknanya yang tak diqada sehingga sudah memasuki Ramadan berikutnya, maka berikan fahaman pada mereka fidyah tu kena bayar.
Puasa tetap kena ganti. Boleh rujuklah kitab dalam Madhab Al-Imam Syafi'i Fathul Mu'in, tuan-tuan, dijelaskan secara terperinci, ataupun dalam syarah Muhadzab ataupun mana-mana kitab fiqh Madhab Syafi'i, tuan-tuan, yang kita boleh jadikan sumber rujukan, boleh rujuk, tuan-tuan, ataupun bertanya langsung terus kepada para asatidzah berkenaan dengan permasalahan Ramadan, tuan-tuan. Sebab tu fidyah ni kadang-kadang orang dia keliru. Dia ingatkan fidyah hanya dia sekali tu saja, bila puasa yang tak diganti bertahun-tahun tak berganti, tuan-tuan. Maka setiap tahun puasa tak ganti, itulah nilainya yang berganda, maknanya mengikut tahun yang dia tinggalkan tidak diganti puasanya itu. Cuma mungkin kita boleh rujuk kepada zakat fitrah. Tahun lepas berapa? RM7 itu untuk harga bagi satu gantang. Untuk satu mud, satu cupok bagi 4. Itu kaedah mudah dan selalu sebut, tuan-tuan, supaya kita ingat kaedah mudah ni, tuan-tuan. Maknanya fidyah ni adalah satu cupok, mana bagi 4 lebih kurang kita ambil, kita bundakan kepada RM3 senang. Ada RM3 untuk satu hari. Maknanya kalau ada puasa yang tidak diganti sehingga masuk kepada Ramadan berikutnya, ataupun isteri kita mengandung ataupun dia menyusukan anak dan dia tidak berpuasa sebab kerana khawatir anak itu, dia isteri kita ataupun anak kita ke, anak perempuan kita, dia dah kahwin, dia mengandung, dia tak puasa, dia pun confused, tak tahu. Kalau dia meninggalkan puasa kerana disebabkan anak itu, ataupun dia menyusukan anak, dia tinggal puasa sebab menyusukan anak, khawatir anaknya itu kurang susunya, sebab puasa, makan pun kurang, minum pun kurang, maka dia wajib baginya ganti puasa dan bayar fidyah. Kalau dia berpuasa, meninggalkan puasa bukan sebab anak, contoh orang perempuan tu mengandung, sebab dirinya yang tak larat. Ada dua keadaan orang perempuan mengandung ni. Boleh jadi dia tak puasa bukan sebab dia tak larat, dia takut, khawatir dengan sebab anak dalam kandungannya itu, maka dia wajib qada dan fidyah. Kalau dia tinggalkan puasa itu disebabkan diri dia sahaja, bukan sebab anak, memang dia tak larat, dia rasa tak sihat, dia rasa macam tak bertenaga, bukan sebab anak, sebab atas dirinya, maka dia hanya qada sahaja, tidak perlu bayar fidyah. Tu bagi masalah tu. Ataupun orang yang telah meninggalkan puasa tidak diqadanya sehingga masuk Ramadan berikutnya, maka wajib atasnya juga fidyah. Tapi puasa tu tetap kena ganti, tuan-tuan. Ini dalam masalah puasa. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau kita lihat kepada ayat dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan puasa Ramadan tu, hak ujung tu yang kita kena mustahak kena faham. La'allakum tattaqun, sebab nak mendapatkan ketakwaan di sisi Allah tu yang mustahak. Sebab tu bila nak mendapat ketakwaan, kita bila dengar Ramadan kita kata nak raya, jangan duk terlitah begitu. Raya dah, kita ni dekat nak raya dah, pakat beli baju raya, tuan-tuan. Bukan kata tak boleh, belilah baju raya, tak ada masalah. Cuma qasad itu adalah apa? Untuk mendapat ketakwaan. Sebab Allah Ta'ala sebut hujung tu la'allakum tattaqun. Maka untuk mendapat ketakwaan itu perlu ada usaha yang keras, usaha yang begitu, orang kata boleh jadi memerlukan perancangan, memerlukan ketakkulan diri kita, dan juga memerlukan kefahaman ilmu untuk supaya kita menghadapi Ramadan dengan lebih baik berbanding tahun yang berikutnya. Sebab tu orang yang sentiasa melahirkan rasa menanti kepada Ramadan, insya-Allah Ramadan dia pada tahun ini dia akan buat yang terbaik, tuan-tuan. Sebab dia dah mula dah ada rasa sentiasa nak mempersiapkan diri dalam beribadah, dalam
melakukan amal soleh yang lebih baik berbanding pada tahun sebelumnya, maka bila masuk Ramadan tuan-tuan, dia akan bersungguh-sungguh berpuasa Ramadan. Itu kebaikan orang yang sentiasa mengingat Ramadan yang sudah dekat. Ada baiknya Tok Imam baca doa tu juga. Bila didengar Tok Imam baca tu, semua dak pakat segar belaka. Oh, Ramadan dekat dah, aku tak ada buat benda lagi. Semayang sunat pun entah ke mana lagi, baca Quran pun entah ke mana. Tak. Merancang tuan-tuan, rancanglah. Maksud merancang di situ bukan merancang dari sudut Ramadannya nak makan apa, rancang untuk apa yang kita boleh tingkatkan amal kita untuk mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mustahak tuan-tuan. Sebab tu dari sudut Qurannya macam mana, rancanglah. Ramadan ni tuan-tuan, orang bertadarus banyak. Kita kata aku tak dan, tapi bulan Ramadan ni, inilah tempat medan dia nak mengaji, nak memperbetulkan bacaan Quran, Fatihah. Kita kata dalam bulan Ramadan ni mesti ada tadarus. Tempat-tempat banyak, bahkan sampai di pejabat-pejabat pun orang duk buat program tadarus Al-Quran tuan-tuan. Ambil manfaat. Kita duk rasa diri kita, rancang paling kurang satu hari tu mesti aku ada tasmik. Tak banyak pun kita tasmik bacaan Quran kepada orang yang boleh kita dapatkan untuk memperbaiki bacaan kita, kita pergi tasmik kat dia. Banyak kalau di pejabat tuan-tuan ada orang yang tak semestinya ustaz, dia boleh baca Quran dengan baik, ya silakan. Paling kurang dia ada usaha begitu, maknanya nampak tak jalan ketakwaan dia itu, ya ada jalan ketakwaan dia ke arah itu. Sebab apa saya selalu pesan begitu dalam surah Fatihah, banyakkan tuan-tuan ambil Fatihah ni supaya apa? Kerana dia itu sebagai satu keutamaan merupakan bagi mengesah ataupun mengabsahkan sembahyang itu sendiri. Tak? Tapi ada orang pula bila dah mengaji, dia baca Quran ataupun dia telah tasmik surah Al-Fatihah, dia mula pula ni pula satu musibah pula hari ni, pakat nak mufarakah daripada imam je. Dengar imam baca salah sikit, dia dah nak mufarakah tuan-tuan. Ni satu musibah lain pula. Maknanya ilmu tu kena habis mengaji bagi faham tuan-tuan. Itu kadang-kadang zuk diiringi oleh syaitan, mengganggu jiwa kita tuan-tuan. Bila kita ada ilmu sikit tuan-tuan, syaitan akan usik kita tuan-tuan. Dia akan usik ganggu kita. Mula dia nak cuba mempertikaikan orang sembrono secara sesuka hati, tanpa ada disiplin ilmu itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik tuan-tuan. InsyaAllah sama-sama kita bersiap siaga untuk menghadapi Ramadan tuan-tuan. Baik, insyaAllah sambung hadis yang ke 30 tuan-tuan. Kalau ikut buku saya 30, buku tuan-tuan 29, 30. Masih dari dalam bab sabri, bab sabar. Hadisnya sama tuan-tuan macam hadis yang lepas juga, cuma kita baca juga. Sebab apa tuan-tuan, bila baca hadis ni bagus, walaupun dia matannya menceritakan lebih kurang sama peristiwa yang lepas pada hadis yang ke-29 berkenaan dengan anak Zainab yang meninggal dunia di atas riba baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa disebut oleh Nabi sendiri, nadarallahu man sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala nadarallah, Allah akan menjadikan kita ini berseri-seri. Mana berseri itu diturunkan rahmat atas kita. Allah Taala kurniakan petunjuk pada kita. Man sami'a maqalati, siapa yang dengar kalamku, hadisku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawa'aha, dah dia dengar, dia belajar pula hadis tersebut, fa'addaha, dah dia belajar, dia ajar pula dan sampaikan kepada orang lain, fa'addaha kama sami'aha, seperti mana hak dia dengar daripada orang yang baca hadisnya itu. Qala al-mualliful kitab rahimahullahu ta'ala alaih bisanadihi, telah berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih melalui sanadnya yang sampai kepada an Abi Zaid, iaitu Usamah ibn Zaid ibn Harithah
maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah ibn Zaid ibn Harithah ni maula, tuan-tuan, ataupun kita boleh kata hamba kepada Nabi. Maknanya ataupun boleh kata bukan hamba lah, budak suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu maula. Wahibbihi ibni wahibbihi radhiyallahu ta'ala anhum qal arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna bani qad ihtudira fashhadna fa arsala yuqri'u salam wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib fa arsalat ilayhi tuqsimu alayhi la ya'tiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'd ibn Ubadah wa Mu'adh ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'ab wa Zaid ibn Thabit wa rijalun radhiyallahu alaihim ajma'in farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi fa'aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqa'u faqadat 'aynahu faqala Sa'd ibn Ubadah ya Rasulullah ma hadha فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Hadis muttafaqun alaih. Baik, disebut oleh siapa? Usamah ibn Zaid ibn Harithah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara orang yang dikasihi ataupun anak-anak yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, berkata, dia menceritakan arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi ini telah mengutuskan bahawasanya kepada Nabi, nak beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna bani qad ihtudira fashhadna, telah apa maknanya, nak berkhabarkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anaknya yang sudah pun dalam keadaan nazak, tuan-tuan, nak meninggal, tuan-tuan. Fa arsala yuqri'u salam, dan Nabi pun bila dengar berita tu, Nabi kata beritahu dan sampaikan salam. Dengan Nabi sebut inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, kata Nabi. Tengok, Nabi kata sesungguhnya milik Allah apa yang Allah nak ambil, ataupun apa yang Allah beri, itu semuanya milik Allah. Allah boleh bagi, Allah boleh ambil balik. Tu. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, dan setiap apa yang di sisinya itu telah ditetapkan oleh Allah Taala. Allah dah tetapkan suatu benda, semua itu atas kehendak Allah Taala azza wa jalla. Faltasbir wal tahtasib, dan khabarkan padanya, sabarlah dan redalah kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Tengok, hadis ni, tuan-tuan, nak sebutnya, walaupun kita dah syarah lebih kurang sama pada hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-29, tuan-tuan. Masalah kita nak mendapat kedudukan menerima sesuatu musibah itu memang agak sukar, tuan-tuan. Sebab tu kita yang menjadi orang yang menjadi peranan utama untuk sentiasa membelai diri, tuan-tuan. Kalau orang yang tak usaha membelai dirinya, nak jadi orang yang sabar dan orang yang redha di sisi Allah Ta'ala dengan segala musibah, agak payah. Bukan agak payah, sangat-sangat payah, sukar, tuan-tuan. Kita tak boleh nak terima hakikat. Sebab tu belajar menerima hakikat ni daripada sekecil-kecil benda. Sebab tu akidah ni penting. Tengok, contoh, kita nak dapat redha macam mana, tuan-tuan? Contoh, kita demam, contoh, kita demam, kita pun cari mesakin, bukan musangking, tuan-tuan. Mesakin ni ubat pil lah, Panadol, contoh tak? Kita pun cari Panadol, pergi beli, tuan-tuan. Kita pergi beli. Kalau kita letak hakikat penyembuh itu Allah, kita pun makan. Walaupun secara lazimnya orang nak kata biasa, kalau demam macam ni, demam biasa-biasa lah, bukan demam panas ke, demam biasa, demam hak biasa orang lalui.
makan Panadol sembuh. Letak di situ pada diri kita hakikat yang menyembuhkannya itu Allah dulu. Kalau tak sembuh juga, tu yang dia takkan ada rasa ralat. Dia takkan ada rasa ralat, tak jadi pun makan ubat banyak, satu papan Panadol pun tak baik-baik pun. Hilang perasaan itu sebab apa? Awal-awal lagi dia dah cantas siap dengan benda-benda kecil macam ni, tuan-tuan. Hakikat tu. Kita sebab tu bawa kereta, kita keluar rumah contoh. Tak? Kita keluar rumah, tuan-tuan. Kita nak pergi kerja. Yang menggerakkan kenderaan itu, siapa yang kata sebab kerana dia yang bawa kereta itu, maka kalau ikut dari sudut kaedah akidah itu, maka dia boleh terjebak kepada hukum syirik. Hakikat kereta tu bergerak tu siapa yang menggerakkan kenderaan? Allah. Tak? Maka kita ni tadi sebagai asbabnya sahaja yang Allah Ta'ala letakkan. Ini ngaji akidah dalam masalah ni, tuan-tuan. Kena faham, bila sesuatu yang kita tak letak secara hakiki dalam setiap tindakan perbuatan kita, itu yang kita ni menjadi orang yang banyak mengeluh, orang yang banyak tak boleh nak terima keadaan. Sebab tu bila dia dah masuk kenderaan, dia pun baca bismillah, letak dalam diri dia, Allah Ta'ala lah yang boleh mengelak, ataupun Allah Ta'ala lah yang boleh menghindarkan aku daripada kemalangan, dan Allah jualah yang boleh menjadikan aku terjebak dalam kemalangan jalan raya. Walaupun kita dah usaha dah, kita bawa kereta 90 je atas highway, tak laju. Tak laju bawa. Tiba-tiba mari satu lori yang laju, nak jadi asbab. Dia ni pun gila, bawa kereta, bawa lori laju, langgar, rempuh kita, tuan-tuan. Tak? Kita dengan isteri kita dalam kenderaan tu tadi, kita yang aksidennya, kita tak mengalami kecederaan teruk, isteri kita meninggal dunia, tuan-tuan. Bila dia dah letak awal, tuan-tuan, bila berlaku begitu, dia tak salahkan kepada lori itu dulu, walaupun secara undang-undangnya boleh dikenakan dan ada sebagai asbab keadaan-keadaan tertentu tu boleh diambil tindakan. Cuma untuk mendidik, membelai diri kita iman ni, tuan-tuan, supaya kita ini orang yang sentiasa menerima qadarallahu ma syaa, itu mustahab. Tapi kita kena usaha. Kita usaha dah tadi tak? Usaha dah bawa kereta slow, pakai tali pinggang, duduk lane tak laju, duduk lane tengah. 110 lah paling laju kita bawa. Tiba-tiba dah jadi asbab benda lain, Allah nak uji kita. Tapi kalau kita awal-awal tak letak Allah Ta'ala sebagai hakikat dalam kita bawa kenderaan, tuan-tuan, itu yang kita rasa, apa punya lori ni, kalau bukan hang jadi gila, bawa lori gila macam ni, bini ku tak mati. Dia tak boleh nak terima. Dia akan cari apa je punca-punca asbab itu, dia sampai mana dia akan diganggu oleh syaitan, untuk supaya apa? Mengusik iman dia, sehingga dia tidak menerima hakikat bahawa Allah Ta'ala itulah yang menjadikan punca bagi segala ketentuan dalam dunia ini. Ini masalah kita, tuan-tuan. Sebab tu dalam masalah begini, tuan-tuan, sekecil-kecil benda masuk nasi dalam mulut kita, tuan-tuan, bukan sebab kuasa kita yang menjadikan kita boleh suap nasi masuk dalam mulut kita. Allah. Itu dari sudut konteks akidah, tuan-tuan. Sebab tu saya suka ada pepatah orang kita ada sebut dia, tuan-tuan. Dia kata apa? Orang bila sebut rezeki, tengok rezeki tu apa? Rezeki apa yang telah kita rasa. Duit, kita nampak duit gaji kita, tuan-tuan, bukan semua yang kita boleh rasa nikmati daripada gaji kita tu. 10,000 ke, 6,000 ke, 7,000 gaji kita, tuan-tuan, bulanan tu. Apa yang kita rasa tu punya rezeki kita. Dan awal-awal dia letak dalam diri dia kata apa? Apa yang telah Allah kurniakan pada aku itu telah Allah tetapkan. Maka orang yang begini tenang, apa yang Allah Ta'ala telah nikmatkan baginya, itulah rezeki baginya. Itu orang yang sentiasa bersyukur. Itu di antara hakikat dalam konteks keimanan yang perlu untuk kita garap dalam diri kita. Kalau kita tak garap keimanan kita dalam konteks memahami hakikat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sudah kita takkan berjaya, tuan-tuan. Dia tak boleh terima kenyataan apa jua pelbagai kehidupan seharian dia. Anak dia, ada orang tak boleh terima anak dia cacat, ada orang tak boleh terima tak ada anak.
Kahwin berapa lama anak tak ada. Ada dia berniaga gagal, berniaga bankrupt, berniaga rugi, tak ada pernah untung berniaga. Sampai dia hilang kepercayaan kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal. Itu yang menjadi musibah yang besar. Tetapi orang yang meletak awal-awal hakikat adalah Allah Ta'ala, dan dia berusaha. Usaha itu mesti ada, jangan kata tak ada. Jangan jadi kepada golongan seperti siapa? Orang yang dikatakan Qadariyah. Itu yang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana di Masjid An-Nabawi melihat satu golongan yang duduk je dalam masjid, tak pergi ke mana pun, duduk situ. Apa kata mereka? Umar tanya, kamu ni golongan kamu ni, kaum kamu di kalangan kamu ni golongan daripada kaum yang mana? Kami ini orang yang bertawakal kepada Allah. Kami orang yang berserah kepada Allah. Ada rezeki maka Allah akan berikan, kurniakan rezeki makan pada kami. Apa kata Umar Khattab radhiyallahu taala anhu? Kata Umar, dak, kamu ini orang yang memang nak tunggu cari orang beri makan pada kamu. Kamu bukan orang yang bertawakal. Lalu Umar halau mereka daripada Masjid Nabawi, tuan-tuan. Maknanya kena usaha. Duduk dalam masjid, dah lah rezeki hari orang bagi, dah orang sedekah. Kita dah harap tunggu begitu. Ini dipanggil Qadariyah, golongan yang tiada tawakal mereka. Sebab tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azamta tu maknanya apabila kamu telah berazam. Azam itu diiringi dengan usaha kita, tuan-tuan. Sebab tu dalam masalah ni, inna lillah, tengok Nabi sebut, matan ni nak cerita tentang apa dia, iaitu kita kena meletakkan hakikat dalam diri kita. Allah Ta'ala itulah yang meletakkan. Sebab tu kata Nabi, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Allah Ta'ala telah menetapkan segala sesuatunya di sisinya. Faltasbir wala tahtasib, wal tahtasib. Maka bila dah ada pada diri kita yang sedemikian, baru kita boleh jadi orang yang sabar, baru kita boleh jadi orang yang redha dengan segala sesuatu yang telah Allah tetapkan. Itu tak akan jadi percanggahan dalam diri kita dengan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Fa arsala ilaihi, tengok, anak Nabi SAW Zainab ni utus lagi sekali. Sebab bila dah Nabi utus seorang untuk menyampaikan doa tersebut, apa yang Nabi sebutkan, sampaikan salam tu tadi, dan apa yang dikatakan kepada anaknya tadi, lalu Zainab ni utus lagi sekali orang untuk pergi jumpa Nabi SAW. Tuqsimu alaihi layatiyannaha, yang mana tak boleh, Nabi kena mari juga. Mana Nabi dipaksa untuk datang juga, berjumpa dengan anak Zainab ini, ataupun cucunya, cucunda baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqama, tengok apa hikmah ataupun ibrah yang kita boleh ambil pengajaran sini, tuan-tuan. Contoh, ada orang datang pada kita, tuan-tuan, kali pertama dia datang, nampak macam tak berapa nak sungguh. Bila datang kali kedua, orang kata, mailah. Mailah. Contohnya, orang, ada satu hamba Allah ni, dia mari dekat surau ni, dia kata, datanglah ke Nuri. Ada lepas Isyak ni ada doa selamat, dia buat majlis kesyukuran contohnya, kata. Kita tengok macam tak berapa nak sungguh. Kita pun tak apalah, kita pun doa, kita pun kirim doa, mudahan contohnya majlis kesyukurannya anaknya tu dapat masuk universiti, contoh tak. Kita pun kirimkan doa kat dia, pesan kat dia, kami di sini doakan mudahan anaknya dimudahkan dan sebagainya, memberikan kurniakan kejayaan yang cemerlang. Dia tu utusan dia pun balik ke orang tu, dia pun main balik sekali lagi, tuan-tuan. Orang tu ngajak lagi, kita datanglah, sungguh orang tu ngajak, tuan-tuan. Mana tengok akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila orang panggil kali kedua tu pi. Kita, tuan-tuan, sampai sudah ada orang tak mau pi juga. Masalah kita, tuan-tuan, contohnya ada orang ajak, sebagai contoh, ni cerita umum, tuan-tuan, kita ambil umum, bukan dalam bab pengkhususan tertentu, tak, umum lah, tuan-tuan. Ada orang, tuan-tuan, contohnya bukan surau masjid ni lah, orang tu tak pernah mari masjid, tuan-tuan, tapi dia panggil orang masjid datang untuk buat majlis kesyukuran, contoh kita doa, Tok Imam panggil, tuan-tuan. Tak?
Pilah. Kalau dia panggil tu berkali-kali panggil, pilah. Tak apalah dia tak mari masjid sekalipun, maknanya atas apa? Satu, ukhuwah. Yang kedua adalah apa? Kita nak menunjukkan dakwah bil hal. Menunjukkan rasa kasih sayang dengannya, dan bila dia rasa orang masjid ni pun ada rasa ihsan pada dirinya, dan akhirnya terbuka padanya untuk sama-sama mengimarah rumah Allah Taala Azza wa Jalla. Ada orang jenis keras kekong gitu, dia ni tak pergi masjid, tak sah. Walaupun dia orang kata dulu pernah duk kutuk orang masjid ke IJK, tuan-tuan, bila dia lah kali dia panggil kita, pilah. Sebab itu adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, maknanya lembutkan jiwa kita. Maknanya kalau kita pergi masjid, tuan-tuan, masih keras jiwa kita tu, mana kita tak letak sungguh-sungguh khalisatan lillah. Saya pernah baca hadis itu pada tuan-tuan sebelum ni. La turidu, dia kata Nabi, fa ahsanal wudu thumma ya'ti al-masjid, thumma atal masjid. Lepas dia menggunakan wuduk di rumah, dia pun pergi masjid. Kata Nabi apa? La turidu illa salah wa la tanhazuhu illa salah, kata Nabi. Dia pergi ke masjid bukan sebab benda lain, nak sembahyang. Nak sembahyang tu nak cari redha Allah Taala. Wala tanhazuhu illa salah. Dia pergi masjid, dia keluar daripada rumahnya bukan sebab benda lain, dia nak sembahyang, nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita semua kena betulkan niat kita mari ke masjid, tuan-tuan. Faqama, Nabi pun terus berdiri, tuan-tuan. Nabi berdiri, dan diikuti oleh siapa? Wa ma'u Sa'ad bin Ubadah. Dan bersama Nabi Sa'ad bin Ubadah. Ini adalah siapa? Ketua bagi Aus. Okay. Kalau nak tengok sebab apa Thaqifah Bani Sa'idah, tuan-tuan, yang di Masjid Nabawi tu, tepi tu sekarang ni dah dia runtuh, dah habis dah. Itu tapak rumah Sa'ad bin Ubadah, tuan-tuan. Waktu tu Sa'ad bin Ubadah demam. Tuan-tuan boleh baca riwayat tu, tuan-tuan, balik. Ada rumah dia, tapak tanah rumah dia. Sebab apa? Thaqifah ni, thaqfu ni bumbung, tuan-tuan, bumbung. Sebab tu kalau kita bahasa Arab dipanggil ni mirwahatul saqfiyah, kipas siling. Mana saqaf ni atap, mana serambi rumah, depan rumah dia tu ada anjung. Maka di situlah berlakunya musyawarah. Musyawarah apa dia? Musyawarah yang berlaku di antara kaum ataupun di kalangan Ansar, nak memilih siapakah selepasnya mengganti baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perjanjian berlaku di situ. Itu dipanggil Thaqifah Bani Sa'idah, tuan-tuan. Nak sebutnya tentang apa? Sa'idah tu kerana tempat rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Inilah sahabat disebutnya. Maka diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah, tuan-tuan, wa Mu'adz bin Jabal. Mu'adz pun ikut juga. Termasuklah Ubay bin Ka'ab. Kita dah baca hadis tentang Ubay bin Ka'ab panjang, tuan-tuan, tentang peristiwa dia itu tidak mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Riwayat yang begitu panjang menceritakan hingga di pulau selama 50 al-lailah, 50 malam, tuan-tuan, di pulau oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh rujuk balik hadis yang pernah kita baca tentang Ubay bin Ka'ab. Wa Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit ini adalah disebut sebagai katibul wahyi, seorang penulis Nabi, wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir ayat Nabi ketika dipanggil tasmi' Quran bersama dengan Jibril alaihi salam, maka dipanggil Zaid bin Thabit. Sebab tu Zaid bin Thabit telah dilantik sebagai orang yang mengetuai dalam untuk pengumpulan Quran oleh siapa? Oleh Umar Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa rijalun, dan beberapa orang laki-laki yang lainnya bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam pun bangkit. Bila panggil ni bangkit, gilah rumah siapa? Anaknya Zainab. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiy. Lalu ada orang yang mengangkat, maknanya diberi, ini panggil majhul di situ. Majhul maknanya Zainab itulah yang apa dia, ataupun adalah orang tertentulah, sebab di situ dia muzakkar. Warufi'a ila Rasulillah. Ada orang pergi ambil baby ni tadi, angkat bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dinyatakan siapa, tuan-tuan. Fa aq'adahu fi hijrihi, lalu didudukkanlah anak ataupun bayi tersebut di atas riba baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqaqa'u, yang mana pada diri anak itu dalam keadaan qaqa'. Al-qaqa' ni macam tu, tuan-tuan. Adalah ayat disebut dalam surah
Al-Qiyamah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa. Ada. Wa qila man wa id kalla idza balagatit taraqi. Qa. Maknanya tu ayat tu nak menceritakan tentang qa. Al-qa'qa'u, orang yang sedang nazak, tuan-tuan. Budak ni tadi nafasnya dah, orang kata tersekat-sekat nafas budak ni. Wa qila man, dalam ayat tu ada saktah raqa. Siapa semua pandai sebab kenapa ada saktah di situ, tuan-tuan? Dan berkata orang yang dengar berita tentang ada seseorang yang tengah dalam keadaan nazak tu, wa qila man, siapa? Macam orang kata, contohnya orang mai jumpa kita, si fulan tu nazak dah. Lepas tu saktah tu dia tak menarik nafas. Di situ macam orang nak cerita, kena dengan intonasi keadaan kita macam tersentap, terkejut. Siapa? Wa qila man raqa. Siapa yang sedang nazak tu? Tu nak sebutnya begitu. Okey. Jadi bayi tu sebut taqaqau dalam keadaan yang sudah orang kata tersekat-sekat nafasnya, maknanya nak meninggal dunia dah. Maknanya siapa? Cucunda baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Fafadat ainahu, lalu mengalirlah air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang cerita tapi kita pendekkan ringkas sebab kita dah syarah dah yang bulan lepas, tuan-tuan. Syak no. Azan. Allah azan insyaallah.
La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sikit tuan-tuan, kita habiskan. Fa fadat aynahu, maka mengalirlah ataupun bergenang pada mata baginda sallallahu alaihi wasallam menangis, tuan-tuan. Bila Nabi menangis, tuan-tuan, dilihat oleh Sa'ad bin Ubadah. Faqala Sa'ad, waktu tu Sa'ad pun kata, ya Rasulullah, ma hadha. Maknanya dia tanya begitu, apa benda Rasulullah, kenapa menangis? Sedangkan maksudnya apa? Kalau kita lihat dalam Fathul Bari, riwayat ni tuan-tuan dia susun. Lepas daripada riwayat tentang Nabi menangis ni, ada riwayat datang tentang Nabi melarang untuk fi buka'il mayyit, untuk menangisi mayat. Maka disebut oleh Ibn Hajar, tuan-tuan, takhsisu bi ba'dil buka, maknanya ada pengkhususan dalam masalah ini. Ada hadis yang melarang tentang menangisi kematian ataupun jenazah itu. Bukan semuanya adalah perkara yang dikatakan haram. Maknanya meratap itu yang dikatakan tidak dibenarkan. Tetapi di sini yang disebut tentang keadaan peristiwa nak menyebutnya adalah kerana itu spontaneous kasihnya kepada anak ataupun jenazah itu yang meninggal dunia. Bukan kata meratap sampai meratap, sungguh meratap, dibuat-buat meratap, ada orang siap upah meratap. Itu tak boleh, hukumnya haram. Ada sampai ataupun kita sendiri meratap-ratap sehinggakan kita ni tak boleh nak terima hakikat Allah Ta'ala telah mengambilnya, pun hukumnya haram. Itu tak boleh. Tetapi menangis di situ teresak-esak adalah bukan bererti kita tidak redha dengan ketetapan Allah, tetapi nangis air mata itu adalah kerana kasih kita kepada si mayit itu yang telah pun meninggalkan kita, tu adalah dibenarkan. Sebab tu dalam kitab Fathul Bari berujuk panjang lebar syarahnya dalam masalah tu, tuan-tuan, dan kita pun telah sebut juga dalam hadis yang sebelumnya. Maka bila Sa'ad bin Ubadah tanya begitu, Nabi pun jawab. Nabi kata, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadi. Tengok, Nabi kata inilah rahmah, kasih sayang yang telah Allah wujudkan, jadikan ada dalam hati hamba-hambanya. Biasa, tuan-tuan, kita ada saudara kita, adik-beradik kita, mak kita, ayah kita meninggal, ada kita tengok adik perempuan kita lagilah yang rapat dengan mak kita, tengok duk menangis teresak. Bukan kata dia tak terima, tapi dalam masa yang sama kita kena peringat jugalah, jangan menangis sampai tak redha. Mak ni apa, kenapa mak ni mati, ayah tak Allah tak sayang kita. Tak boleh dah sampai tahap itu dipanggil meratap, tuan-tuan. Dia tidak redha, hilang perasaan redha pada dirinya itu, maka itu dipanggil sesuatu yang dilarang dalam hukum syarak itu sendiri. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Hadhi rahmatun," kata Nabi, inilah rahmat ja'alallahu fi qulubi ibadi. Memang Allah Ta'ala telah mencurahkan ataupun meletakkan ada perasaan kasih sayang dalam setiap hamba-hambanya itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain juga disebut Nabi SAW, fi qulubi man syaa min ibadih, dalam hati-hati hamba-hamba Allah Ta'ala siapa yang dikehendakinya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadi rahama, Allah Ta'ala akan meletakkan ada rasa kasih sayang di atas kepada hamba-hambanya ini yang memang nak ada rasa perasaan kasih sayang itu. Itu yang Allah Ta'ala berkehendak pada orang yang memang ada perasaan kasih sayang terhadap saudaranya yang lain ataupun hamba-hamba yang lain itu. Maka hadis muttafaqun alaih, ini yang nak menunjukkan apa ibrah yang kita boleh ambil di sini adalah dalam konteks kesabaran, dalam menerima sesuatu musibah,
Bila Nabi sebut di situ disebut apa? Dua. Fal tasbit, wal tasbit, ataupun satu lagi wal tahtasib. Maknanya dia itu kena sabar dan kena redha. Itu tunjang utama. Maknanya kita kena mempelajari. Sebab tu Imam Nawawi masuk hadis ni dalam bab sabar untuk membina integriti diri kita dalam menerima sesuatu musibah. Apa respon kita? Mubasyarah secara langsung bila dapat benda macam tu, tuan-tuan, apa respon kita waktu itu dalam keadaan spontaneous? Kita tak boleh terima hakikat ke? Ataupun kita memang dah orang yang sentiasa dah memperakui bahawa segala ketentuan itu adalah hakikat, adalah milik Allah Ta'ala. Orang begini dia tak akan mudah untuk apa? Tergelincir daripada tidak menerima sesuatu ketentuan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Nah, baik, insya-Allah cukup sekadar tu, tuan-tuan. Nanti kita akan sambung hadis daripada Suhaib. Ni hadis ni panjang, tuan-tuan, tentang apa dia? Seorang laki-laki yang mana dia ni dicerita dalam pada zaman apa nama sebelum ke, saya tak ingat, sebelum saya rujuk balik, sebelum ataupun selepas Nabi Isa, mana zaman Nabi Isa alaihi salam, tuan-tuan. Seorang laki-laki yang dia hantar oleh ayahnya untuk menuntut ilmu sihir. Tetapi dia tak, dalam masa dia pergi menuntut ilmu sihir tu, dia pergi jumpa seorang alim, pendeta. Dia kata sebutlah berjumpa pendeta, dia belajar dengan pendeta tu ilmu agama, dia pergi dalam masa sama belajar ilmu sihir. Tetapi akhirnya dia dapat ilmu yang baik daripada pendeta tu, lalu diuji, ditangkap oleh raja. Tu banyak panjang cerita, tuan-tuan, bagaimana yang berlaku keadaan orang yang telah mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhirnya tidak mengabdikan diri untuk memperhambakan diri kepada raja. Tu raja tu marah. Tu yang nak tengok bagaimana dia menghadapi keadaan musibah yang besar begini. Raja nak bunuh dia sampai dia sanggup. Kita kalau tengok dalam keadaan macam ni, baca cerita, tuan-tuan, sanggup untuk menggadaikan nyawanya demi menjaga akidah, tuan-tuan. Itu yang kita akan ambil ibrah juga, tentang kesabaran seseorang dalam menegakkan hukum ataupun menegakkan apa dia, identiti agamanya, yang dia itu adalah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah cukup sekadar itu. Ada soalan yang tanya, tuan-tuan? Baik, insyaAllah cukup sekadar itu. Aku liqali hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan thayyiban wa 'amalan salihan taqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futul 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa dhakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lana fina wa la ma'na wa la mayyitna شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sedangkan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.